Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulakan pelajaran kita, iaitu pelajaran tajwid. Baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Ya, moga Allah Taala memberkati majlis kita, majlis ilmu kita hari ini iaitu ilmu tajwid, yang mana tahun 2021 tajuk pertama kamu dalam buku tajwid. Kamu yang ada buku boleh buka buku tajwid di rumah ataupun di sekolah. Buka buku tajwid, iaitu tajuk yang pertama berkenaan dengan apa dia ni? Tajuk yang pertama ni, kita belajar berkenaan dengan apa dia mat, ya, hukum mat, ya, mat. Darjah 4 kita belajar hukum-hukum izhar, ikhfa, iqlab, semua. Tapi bila naik darjah 5, kita belajar berkenaan dengan mat. Apa mat ni? Banyaknya mat. Nama aku pun mat juga. Mat apa ni? Ya, ni ialah mat. Yang kita nak tahu mat ni apa? Mat jiran sebelah rumah aku ke? Mat belakang rumah aku ke? Tak. Ya, mat ialah, maksud dia mat tu ialah memanjangkan bacaan ataupun memanjangkan suara, ya. Yang kita ada dua pengertian mat tu, iaitu mat ni yang ada dua. Mat ada berapa? Ada dua. Ingat ya, yang kat rumah, yang kat sekolah ke, kat mana-mana pun kalau dengar je, mat tu ada berapa? Mat ada dua. Ya, mat ada dua dari segi yang kita kena tahu, faham pengertian dia. Ya, pengertian dia iaitu pengertian mat ni. Mat tu apa? Bukan mat yang jiran kita ke, mat orang ni, mat apa ke, tak. Dia ialah dari segi bahasa dia ialah memanjangkan Kalau kita belajar, kita baca Quran, kita guna apa? Kalau kita baca Quran, kita guna apa? Kita baca, kita guna apa? Nak bagi ingat ni, Ustazah soal kamu hari ni, kalau kita nak baca Quran, kita guna apa? Suara. Okey, ingat. Jadi mat tu ialah kena baca panjang, kena bagi panjang. Panjang apa? Panjang suara. Suara, contoh suara Ustazah sekarang, contoh Ustazah nampak macam ni. Baca macam mana? Panjang tak? Tak. Kalau nak panjang macam mana? Macam tu. Makna Ustazah panjangkan apa? Panjangkan suara. Pertama, erti mat ialah memanjangkan suara. Suara kena panjang, dia kena ada lah nanti panjang 2, 4 sampai ada 6. Dia tak ada lebih sampai 7 dah, kat 6 je. Dalam kita baca Quran dia ada sampai 6. Tapi sekarang hari ni Ustazah nak bagi tahu yang mat tu, bila orang kata mat tu, yang kita belajar kat buku darjah 5 berkenaan dengan mat. Mat tu apa pengertian dia? Ialah memanjangkan suara. Pada apa? Pada bahasa. Kalau dari segi bahasa dia ialah memanjangkan suara. Erti mat pada bahasa. Ini mat pada bahasa. Ataupun pada lurah. Ada bahasa. Lurah pun boleh. Pada bahasa ialah memanjangkan suara. Pada bahasa lah kita cakap. Kalau mat artinya panjang. Panjang apa? Panjang suara. Okey, dia tak payah banyak-banyak huraian dia tentang dari segi bahasa ni. Yang kita nak hurai sikit ialah dari segi istilahnya
Kalau dari segi istilah dia, kita kena hurai sikit. Panjang apa? Panjang apa? Memanjangkan bacaan. Kalau tak baca, tak keluar suara. Jadi kita kena terang dia, pada istilah kena terang sikit. Memanjangkan, pertama nak sebut apa? Suara dulu ke baca dulu baru keluar suara? Baca dulu ke suara dulu? Baca. Memanjangkan bacaan. Bila kita baca baru keluar suara. Memanjangkan Manjangkan apa lagi sekali? Bacaan. Bila kita baca, jadi suara kita pun kena baca, suara pun kena keluar. Manjangkan bacaan dan suara pada mana? Semua kena panjang ke? Pada huruf-huruf apa? Huruf-huruf mat. Pada, kan semua baca kena panjang-panjang. Baca semua panjang, tak boleh. Pada ketika kita jumpa huruf-huruf mat tersebut. Pada huruf mat. Yang ni yang kita nak tahu. Bila kita sebut saja mat, hukum mat. Bila orang kata hari ni saya belajar tajwid. Saya belajar tajwid berkenaan dengan hukum mat. Apa dia hukum mat tu? Yang tu yang kita nak tahu. Faham? Bila balik rumah, bila di rumah, di mana-mana orang tanya, hukum mat tu apa ya? Hukum mat ialah memanjangkan. Dari segi istilah tu nak terang panjang sikit. Kalau dari segi bahasa dia senang je. Dari segi bahasa dia, mat ni ialah memanjangkan suara je. Baca tu panjangkan sikit suara. Itu adalah dari segi bahasa kita sebutlah. Tapi dari istilah tu kita terang. Sebab apa? Memanjangkan bacaan atau suara dan suara pada huruf-huruf mat. Kena bagi jelas. Pada huruf-huruf mat. Yang jumpa huruf mat tu tadi, macam mana pula huruf mat tu? Huruf mat tu yang mana satu? Ya, yang mana satu huruf mat? Okey, ini yang kita kena belajar hari ni. Apa dia mat dan mana huruf mat tu? Huruf mat tu ialah huruf dia pula. Sekarang huruf dia. Ya. Ini semua kamu kena catat di dalam buku tulisan. Kalau di rumah sekalipun, catat dalam buku kamu. Jangan nanti kamu belajar lepas tu dah tak ada dah. Kamu kena catat apa-apa segala ilmu yang kamu dapat, kamu kena catat. Kena buat catatan. Sikit kita belajar, sikit kita catat. Banyak kita belajar, banyak kita buat catatan ya. Tulis dalam buku. Tajuk dia tajwid. Tajuk dia hari ni ialah mat. Ya, apa dia yang kita belajar? Mat. Pada bahasa, pada lurah ataupun pada bahasa ialah memanjangkan suara. Pada istilah ialah memanjangkan bacaan atau suara pada huruf-huruf mat. Pada huruf-huruf mat. Lepas tu kita nak tahu pula huruf mat. Mana satu huruf mat ni? Bila kita baca Quran, kita jumpa kat mana yang dinamakan mat tu? Kita jumpa dalam Quran yang kita baca. Contoh kalau kita baca surah Fatihah sekalipun, kita jumpa huruf mat. Senang je. Baca Fatihah yang kita baca dalam solat tu pun kita akan jumpa huruf mat tadi. Kita akan jumpa huruf mat. Iaitu huruf apa? Huruf mat. Huruf-huruf apa? Ni huruf-huruf mat ni. Yang kita nak kena tahu. Huruf mat ada 3. Huruf mat ada berapa? 3. Huruf mat ada berapa? 3. Oh, senangnya. Senang, memanglah senang. Kalau belajar jadi senang. Kalau tak belajar tak senang. Sebab apa? Tak tahu apa. Sebab saya tahu rehat, tidur, makan, minum, tidur je. Lama-lama rupa-rupanya sampai dah tua pun tak pandai, kan? Orang yang kecil, muda lagi dah pandai, dah tahu. Saya yang tua tak tahu. Sebab yang muda mencari ilmu, yang tua kalau tak cari ilmu dapat tak?
Tak dapat. Jadi alhamdulillah kamu ni adalah anak-anak yang beruntung. Jadi huruf-huruf mat ada tiga huruf mat tu. Alif, waw, ya. Apa dia? Awi. Oh, awi. Alif, waw, ya, awi. Apa dia? Awi. Alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Kalau senang nak ingat dia, awi. Apa dia? Awi. Awi. Okey, kalau alif, masa mana kita jumpa yang kena panjang? Semua jumpa ke alif kena panjang ke? Tak. Alif tak semuanya panjang. Alif tak semuanya panjang. Bukan jumpa je waw terus panjang. Bukan. Jumpa ya terus panjang. Tak. Ya, kita tengok dekat misal-misal dia. Contoh Ustazah bagi. Kalau waw, kalau ya macam mana? Contoh alif, kita jumpa macam ni. Sebelum dia huruf alif ni, kalau sebelum dia huruf yang berbaris fathah. Kalau waw, sebelum dia huruf yang berbaris di bawah. Kalau ya, sebelum huruf ya tu, sebelum, bukan selepas, sebelum huruf dia berbaris di bawah kalau ya. Kalau waw baris di depan. Faham? Contoh macam ni Ustazah bagi. Kamu nampak ke tak nampak ni? Harap-harap kamu nampak ya semua. Okey. Huruf apa ni? Qaf baris di atas. Qala. Yang mana tadi yang Ustazah kata mat tu tadi? Yang mana? Mat. Dekat alif. Sebab ni kita kan ada dah kat sini. Kita ingat sampai bila-bila kalau kita jumpa alif ni. Alif ni ada baris tak? Alif yang mati. Alif yang dah KO. Senang KO. Dah mati. Baca dia macam mana? Kena panjang suara. Bukan kita belajar tahu, tapi kita kena praktik. Masa baca, kena baca bagi betul. Macam mana nak baca? Qala. Sebut semua. Qala. Sebut semua. Bagus. Sebut semua. Qala. Panjang dengan kadar dua harakat. Sebab dia jumpa alif bila dia jumpa alif, sebelumnya tu huruf berbaris di atas. Sekarang huruf apa ni? Huruf waw. Pandai. Huruf waw. Waw yang KO dah lagi? KO dah. Waw dah KO dah. Dah kena tembak KO terus. Ya. Tapi sebelum waw tu ada huruf apa? Yang huruf yang berbaris apa? Huruf yang berbaris di depan. Macam mana contoh dia? Kita pernah tak jumpa dalam Quran? Pernah ke? Pernah. Kita jumpa. Kita tak jumpa kat lain. Tajwid ni semua jumpa dalam Quran. Ya? Okey, macam mana? Lu. Mana dia ni? Huruf mat tu. Mana dia huruf mat tu? Ni waw. Waw yang mati. Waw yang mati dia tanda sukun ataupun dia tak ada baris pun. Ya. Baca dia macam mana? Ikut ustazah semua. Yaqulu. Dua harakat. Okey. Sekarang ya pula. Ya, huruf sebelum ya tu huruf baris apa? Huruf baris di bawah. Contohnya qila. Apa dia? Qila. Lagi sekali. Qila. Sebut semua. Qila. Okey, kalau alif qala. Kalau waw yaqulu. Kalau ya qila. Semua ni adalah mat, adalah huruf-huruf mat. Apa dia huruf mat? Okey, ustazah ulang balik tanya kamu lagi sekali Kamu jangan belajar banyak tapi tak ingat Kamu belajar sikit biar ingat, ingat. Kalau banyak terlupa ustazah tak suka. Ustazah suka sikit tapi ingat. Okey, kamu kena ingat apa sekarang yang kamu belajar hari ni? Sikit saja ingat.
Kamu belajar tajuk apa? Tajuk mat. Tajuk mat. Tajuk mat. Apa dia mat pada bahasa? Bagus. Memanjangkan suara. Okey, dari segi istilah pula. Apa dia? Bagus. Pada mana? Pada mana? Huruf mat. Memanjangkan bacaan dan suara pada huruf mat. Oh, senang sangat tu. Okey, apa dia pula huruf mat tu? Huruf mat yang berapa dah? 3. Kalau orang tanya kamu huruf mat ada berapa? Ada 3. Apa dia huruf tu? Alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Alif pun tak tahu. Ha, ni alif dah jadi 5 pun tak tahu alif lagi. Alif, waw, ya. Ha, ambil kau. Ha, dah jadi 5 tak kenal lagi. Saya kena belajar balik ya kan? Daripada darjah 1 lah. Tapi kamu semua ni insya-Allah, alhamdulillah kamu semua dah tahu kan? Sebab kamu belajar daripada bawah, insya-Allah hari ni kamu nak meneruskan. Kamu sekarang darjah 5, dah darjah 5, okey? Macam apa misal? Kalau dia kata misal, kamu kena bagi ayat. Kalau dia kata bagi misal mat, kamu pun bagilah misal mat tu, mat asli. Contoh ni. Qala, sebut semua. Qala. Yaqulu. Qila. Inilah contoh mat asli, contoh mat. Ya, kalau berjumpa, kalau dia tanya kalau alif jumpa huruf apa? Alif sebelumnya huruf berbaris fathah. Kalau ya sebelumnya huruf berbaris di bawah. Kalau waw sebelum waw tu mestilah huruf berbaris di depan. Ingat ni saya sebut dah video semua ni, buka banyak kali. Kalau lupa boleh insya-Allah. Kalau kita cuba mesti boleh. Kita belajar mesti boleh. Kalau duduk saja pekakkan telinga, tutup kepala, semua duduk tidur dengan selimut, semua tak boleh ingat. Insya-Allah ya, kat mana-mana kita ada, kita boleh je mencari ilmu walaupun kita dikepung oleh Covid di sekeliling kita, tapi ilmu tetap boleh dicari dengan berbagai cara tanpa alasan ya, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.